Negara Brunei Darussalam berhasrat untuk memiliki rakyat dan penduduk yang mampu menyumbang ke arah kemajuan, keamanan, kejayaan dan pembangunan negara. Dari itu, golongan belialah menjadi pemangkin masa depan negara ke arah kecemerlangan negara menuju wawasan Brunei 2035. Golongan belia memainkan peranan penting dalam memacu kemajuan pembangunan negara ke arah kejayaan wawasan Brunei 2035. Belia masa depan itu ialah belia yang holistik, bukan sahaja cemerlang dalam pendidikan, sasiah dan kerohanian, tetapi juga belia yang berkemahiran, inovatif dan kreatif sejajar dengan kepesatan kemajuan pelbagai bidang. Sebagai aset negara, belia merupakan tonggak dan kekuatan masa depan negara. Justru, sebagai penggalak, pihak kerajaan tidak kendur-kendur menyokong demi memperkasa kemajuan para belia. Salah satu usaha itu ialah projek belia berpadi yang diungkayahkan bersama oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dengan Pusat Pembangunan Belia, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Di tengah cabaran gelombang penularan COVID-19, negara Brunei Darussalam tetap menunjukkan nilai keluaran sektor pertanian dan perikanan yang meningkat positif pada tahun 2020 berbanding daripada keluaran pada tahun-tahun sebelumnya. Kadar purata yang dicatatkan ialah 4.9% setahun, iaitu daripada 182.6 juta ringgit pada tahun 2000 kepada 470.9 juta ringgit pada tahun 2020. Kini, kita sudah berada di tahun 2022. Kemajuan dalam bidang pertanian terus meningkat selaras dengan kehendak kerajaan untuk memacu industri tersebut ke arah pencapaian hala tuju yang lebih drastik. Beta sudah pun menyebut berkali-kali bidang pertanian. Bidang ini sangatlah mendesak untuk digerakkan. Bukan bergerak ikut mood, tetapi bergerak demi keperluan. Negara adalah sangat-sangat memerlukan. Sudah sampai masanya untuk Brunei berdikari dalam permakanan, khasnya berdaya upaya untuk menyara diri sendiri dengan makanan asasi, yaitu beras. Usahakan ini sampai berhasil. Bertitik tolak daripada titah baginda itu, golongan belia mula tampil dan berkecimpung dalam dunia pertanian. Apalagi dengan adanya pemberian tanah bagi projek belia berpadi daripada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan Pusat Pembangunan Belia, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Projek usaha sama ini
bertujuan bagi menggalakkan lebih ramai belia menceburi dalam bidang pengeluaran beras negara dan memberi peluang pekerjaan di samping meningkatkan ekonomi keluarga. Selain tanah, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan juga menyediakan infrastruktur asas ladang, bantuan insentif seperti baja, racun, jentera, skim bantuan harga padi, khidmat nasihat dan latihan melalui Sekolah Perladangan Usaha Padi. Benar kata pepatah Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Beberapa pengusaha belia berpadi mengungkayahkan penanaman varieti Sembada 188. Mereka berjaya membuktikan bahawa sikap berjarih dan berkarih serta ketekunan mereka mampu membuahkan hasil yang diharap-harapkan. Pada mulanya, selepas saya tamat sekolah pada tahun 2013, saya mencuba mencari pekerjaan masa itu. Ibu bapa saya mendorong saya untuk mengikuti kursus belia berpadi di Pusat Pembinaan Belia. Mulanya, selepas tamat kursus itu, saya merancang untuk menyambung mencari pekerjaan. Tetapi setelah berkursus itu, saya timbul minat berpadi dan lama kelamaan padi ini menjadi minat saya sepenuhnya. Saya mengikuti kursus belia berpadi pada tahun 2015 dan mula membuka perusahaan ini pada lewat 2016. Sudah berkecemplungan dalam selama 5 ke 6 tahun. Pada 1 November 2017 lalu, sempena sambutan Hari Peladang, petani, penternak dan nelayan, mereka telah dianugerahkan sebagai usahawan belia aktif dalam projek perintis menggalakkan para belia menceburi pengeluaran padi negara berdasarkan keaktifan mereka dalam perusahaan peladangan padi. Kursus yang pernah saya hadiri ialah kursus hybrid rice Hunan di China yang dilolakan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan selama 3 bulan. Dan kami seramai 3 orang belia yang terpilih menghadiri kursus tersebut. Dan kami banyak mempelajari cara-cara teknik penanaman padi hybrid dengan betul dan juga berkongsi maklumat teknologi yang mereka gunakan untuk yang digunakan di negara Brunei ini. Saya akan tunjukkan cara untuk mengatam padi menggunakan pisau sabit ini. Okey. Mula-mula saya ambil satu rumpun padi dan ambil yang di tengah-tengah seperti yang di tangan saya ni. Dan kita masukkan ke dalam terkiding. Mendapat ilmu daripada Sekolah Peladangan Perusahaan Padi menjadikan para belia ini lebih matang dan berkemahiran. Bagi mereka, pengalaman dan ilmu tidak hanya untuk kegunaan sendiri tetapi dikongsi kepada orang lain. Saya mengikuti skim pertanian, iaitu apabila saya menghasilkan padi 100%, pihak pertanian membeli daripada saya mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan. Di samping itu, jika kesempatan, kami juga menjual beras Sembada 188 di tempat lain
Jika mendapat tempat yang ada booth atau pasar kita ni, dan kami menjualnya segantang dengan harga RM13. Mula-mula persiapan tanah, iaitu pembersihan tanah, meradu, meratakan. Sambil itu semayan perlu disediakan. Setelah siap persiapan tanah itu, semayan padi umurnya 14 hari dan dipindah tanam ke ladang padi dengan menggunakan mesin transplanter. Seterusnya pemanjaan padi ada 3 peringkat, iaitu peringkat vegetatif. Peringkat awal pertama saya menggunakan baja subur, iaitu baja urea dan TSP. Dan baja kedua saya menggunakan NPK 15-15. Dan peringkat reproduktif baja terakhir yang ketiga, saya menggunakan baja buah. Padi sembada 188 ini umurnya lebih kurang 115 hari. Jadi selama ini perlu dipantau. Jika ada serangan seperti binatang perosak, akan digunakan racun serangga. Apabila sudah matang 3 minggu lagi mengatam, pemantauan dan penjagaan padi dari burung pipit bila sudah matang dikatam dengan menggunakan mesin jentera katam. Padi-padi yang dikatam akan dibawa ke kilang pembersihan padi dan di sana padi akan dikeringkan. Setelah dikeringkan, ia akan diasingkan untuk membuang padi yang hampa ataupun rosak. Selepas itu dimasukkan ke dalam guni dengan timbangan seberat 25 kg dan dihantar ke stor pertanian untuk diperiksa atau dinilai. Belia-belia ini bekerja keras demi untuk memajukan sekaligus menjadikan ladang padi berskala komersial serta rangkaian bekalan yang mampan bagi penghasilan padi yang kompetitif. Saya dibantu dan disokong oleh Pusat Pembangunan Belia, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dengan menganugerahkan kepada saya ladang padi seluas 2 hektar. Alhamdulillah, dari ladang yang sebesar 2 hektar ini saya mendapati 10 tan. Berpadi banyak cabarannya, iaitu kekurangan air, tanah yang kurang subur, keadaan cuaca yang tidak menentu, serangan dan binatang perosak seperti bena, ulat-ulat dan burung pipit. Cara mengatasinya, kalau kekurangan air, saya akan mengambil dari sungai yang jauhnya kurang lebih 400 meter dengan menggunakan hos dan pam air. Kalau tanah yang kurang subur, saya tabur kapur dan bajak, tetapi ia masih juga memakan masa untuk stabil. Bagi binatang perosak seperti ulat-ulat, saya gunakan racun serangga yang diluluskan dan disyorkan oleh Jabatan Pertanian. Bagi burung pipit, saya memasang telinting. Teknologi semakin canggih. Kini proses menuai padi sudah tidak seperti dulu. Peredaran zaman membuatkan kerja-kerja mengetam atau menuai padi semakin mudah dan cepat. Alah bisa tegal biasa. Belia-belia ini sudah tidak canggung dalam pekerjaan peladangan. Menurut mereka, projek rintisan penanaman padi ini adalah bagi menyahut seruan kerajaan untuk meningkatkan kadar pengeluaran beras negara. Okey, perencanaan saya pada masa depan nanti, saya ingin
membuka dan meluaskan lagi bidang padi saya ini untuk membuka ladang baru supaya hasil tanaman padi di negara Brunei Darussalam ini meningkat. Dan juga saya ingin juga membuka ladang kebun seperti tanaman cili ataupun buah-buahan seperti tanaman pokok durian. Perancangan masa hadapan ialah memperluaskan dan menambah lagi kawasan ataupun lot tanah sekurang-kurangnya 5 hektar tanah, dan ingin mencuba tanaman lain seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau buah-buahan seperti rock melon, pisang dan sebagainya. Dan sayur-sayuran saya ingin mencuba seperti macam sayur sawi dan hidroponik, insyaAllah. Saya harap para belia di luar sana dapat merebut dan menyahut titah ke bawah duli untuk menceburi apa-apa saja bidang pertanian ataupun bidang yang lain, asalkan melakukan pekerjaan tersebut secara profesional. Dari apa yang saya lihat pada masa ini, ramai belia sudah berani dan tidak memilih pekerjaan. Tapi untuk menarik minat para belia lagi dalam bidang ini ialah ibu bapa dan keluarga perlu memberikan perhatian dan sokongan yang kuat kepada mereka kerana ianya memerlukan semangat dan modal yang besar. Salah satu inisiatif kami adalah dengan menggunakan platform sosial media untuk menarik minat belia supaya mahu berpadi. Semasa di ladang, kami juga ada membuat kerja masak-masakan. Masakan yang kami masak ialah seperti mie goreng, burger dan bermacam-macam. Kami juga selalu memuat naik video ke sosial media iaitu TikTok yang masa ini trending. Alhamdulillah kami mendapat maklum balas yang memberansangkan. Ramai juga yang tertanya-tanya di mana kami berada. Ada yang bertanya padi yang kami tanam dan yang bertanya bagaimana cara menanam padi. Dan ada yang menunjukkan minat untuk menanam padi juga. Dan ada juga yang mahu temu juga kami dengan untuk kerja sekolah mereka dan penyelidikan mereka. Kebanyakannya mereka terdiri daripada penuntut IBTE, UBD dan UNISA. Menjelang wawasan Brunei 2035, pembangunan negara semakin mantap dan rakyat yang berpendidikan tinggi dengan adanya pelapis belia yang efisien dan dedikasi memajukan negara. Kerajaan Kebawah Duli yang Maha Mulia melalui agensi-agensi berkaitan senantiasa membukakan peluang kepada para belia yang berminat dalam sektor pertanian, khususnya tanaman padi. Belia yang masih mencari pekerjaan, tunggu apa lagi? Jika ingin berjaya seperti mereka, rebutlah peluang yang ada. Jadilah sebagai belia berwawasan yang mampu membangun negara Brunei Darussalam.